Okay, probability. Beberapa istilah yang kita kena tahu. Jadi kalau kita tengok nota yang kamu punya tu, yang pertama kita kena faham apa maksud random experiment. Random experiment. Kemudian kita akan tengok istilah outcomes, sample space, event. Kemudian barulah kita masuk probability. Ini sebenarnya istilah ni kamu dah pernah dengar kan? Okey, yang pertama random experiment. Random experiment ni maksud dia kita akan buat satu eksperimen secara random lah. Random. Katakan sekarang ni kita ada berapa orang pelajar? 90. Jadi katakan daripada 90 tu saya akan pilih sampel. Sampel tu adalah sebahagian. Mungkin saya akan pilih 20 orang. Okey, 20 orang. Kemudian bila saya pilih 20 orang tu, saya pilih sampel tapi random je. Saya ambil suka hati saya lah. Tak adalah katakan saya minat sangat perempuan, saya ambil perempuan je. Contoh. Kan? Ataupun saya allergi dengan perempuan, saya ambil lelaki je. Kan? Itu dah maksud dia. Random ni maksudnya kita buat eksperimen tapi tidak dipengaruhi oleh sesuatu perkara lah. Maksudnya kita boleh ambil random secara bebas. Okey, itu maksud dia random experiment. Okey. Random experiment ni dia boleh menghasilkan at least 2 possible outcome. Maksudnya paling kurang pun dia mesti ada 2 kemungkinan kejayaan. Contoh katakan saya nak buat kajian berapa orang yang hadir ke kuliah tepat pada masanya. Contoh, katakan saya pilih 10 orang. Jadi apa kemungkinan yang saya akan dapat hasil kajian tu? Paling kurang mesti ada 2 kan? Sama ada datang awal ataupun lewat. Itu yang dimaksudkan kemungkinan at least 2 possible outcome. Maksudnya sekurang-kurang mesti ada 2 kemungkinan. Sama ada lewat ataupun datang awal. Contohlah, itu maksudnya random experiment. Okey, dan biasa kalau kita di sekolah kita belajar coin, kemudian kita belajar dice, kan? Kalau coin maksudnya kemungkinan dia sama ada dapat head ataupun tail. 2 je. Sebab syarat random experiment ni at least 2 possible outcome. Okey. Ataupun kita lambung dadu. Sama ada kita akan dapat 1, 2. So ada banyak kemungkinan lah, sama ada nombor 1, nombor 2 sampai nombor 6. So ada 6 kemungkinan. Dia syarat dia random experiment ni dia mesti sekurang-kurangnya at least 2 possible outcome. 2 kemungkinan. Okay. Sample space ni senarai semua kemungkinan yang kita akan dapat. Macam kalau kita lambung shilling tadi kan, coin, 2 je kemungkinan. Jadi 2 kemungkinan sama ada head, 1 lagi tail. Maknanya itu adalah outcome dia lah. Senarai semua kemungkinan. Itu dia panggil sample space. Sample space. Kalau kita lambung dadu, senarai semua kemungkinan dia apa? Nombor 1 sampai 6. Boleh tak kita dapat nombor 7? Itu tak termasuk dalam jawapan outcome. Okey. Outcome, kemudian ataupun kita nama dia sebagai sample space. Okey, simbol dia S. Baru ada outcome. Okey, outcome ni maksud dia apa hasil kita punya eksperimen. Keputusan dia macam mana. Okey. Nanti kita akan tengok detail. Event. Okey, event ni. Okey, event ni sebenarnya tadi kita belajar outcome kan. Outcome ni maksudnya semua kemungkinan, semua. Katakan kita lambung dadu, lambung sekali dadu. So kemungkinan dia sama ada dapat nombor 1, nombor 2 sampai nombor 6 kan. Itu dia panggil outcome semua. Tapi katakan saya statekan event ni adalah daripada 1 hingga 6 tu saya letakkan event syarat dia saya nak mesti dapat nombor genap. Jadi apa kita akan dapat outcome yang baru? Tadi 1 hingga 6. Bila saya letakkan syarat tambahan mesti dapat nombor genap. Maka kemungkinan dia apa? 2, 4, 6. Bila kita daripada 6 tu dapat sebahagian je, itu dia panggil event. Maksud dia event ni dia adalah outcome tapi yang kita letakkan syarat tambahan. Daripada 6 nanti kita akan dapat sikit je sebahagian. Itu dia panggil event. Event ni maksud dia outcome tapi kita letakkan syarat tambahan. Contoh kita dapat 6 tapi saya nak mesti kita ambil yang genap je. Ataupun saya ambil ganjil je. Itu dia panggil event. Boleh? Kalau outcome tu maksudnya semua. Tapi kalau event ni sebahagian. Okey. Ini event ni biasa soalan akan nyatakan. Okey. Okey, ini contoh soalan yang pertama, muka surat yang di bawah ni daripada table tu. Okey, kita lambung dadu.
Okay, kalau ingat kalau satu dadu kita panggil a die. Satu. Kalau lebih pada satu, dice. Okay, jadi kita lambung satu dadu. Kemudian kita nak identify the basic outcome. Maksudnya ingat outcome ni adalah semua kemungkinan. Outcome ni semua kemungkinan yang kita akan dapat. Bila kita lambung takkan kita dapat 66 sekali nombor kita akan dapat. Dia akan dapat satu je. Okay, so outcome dia kita cara tulis mesti kita akan tulis sama ada nombor 1, koma 2, koma 3. Maksudnya kita akan dapat bila lambung dapat satu nombor je. Cuma nombor tu antara 1 hingga 6. Cara tulis dia kena letak koma. Tak koma. Okey, dan outcome ni semua nombor yang kita dapat, outcome ni. Tetapi kalau kita nak senaraikan sample space, ingat sample space ni adalah outcome. Cuma kita buat dalam bentuk set, simbol set. Tadi outcome tadi kan nombor dia 1, 2, sama ada 3, 4 ataupun sampailah 6. Bila kita nak sample space, kita akan buat dalam simbol set. Itu dia panggil sample space. Tadi sebenarnya B dan A ni hampir sama. Cuma beza dia kalau sample space dia dalam bentuk set. So mesti ada simbol set. Kemudian apa lagi dia nak? Event. Ingat event, dia bagi tahu syarat event tu adalah getting odd numbers. Maksud dia, tadi kita ada outcome 1 hingga 6. Tetapi bila ada syarat tambahan, jadi kita hanya dapat 3 nombor je. 3 nombor tu dipanggil event. Event dia adalah dapat nombor 6. Event. So ingat event tu adalah sebahagian daripada sample space. Sebahagian. Dia akan dapat sebahagian ni sebab outcome ni kita letakkan syarat tambahan. Boleh? Kita teruskan. Yes. Kemudian yang terakhir tu apa kaitan di antara soalan B? Apa kaitan antara sample space dan event? Apa kaitan dia? Dia adalah subset. Ni saya beritahu lah. Dia sebenarnya hasil daripada sample space. Tapi bila kita letakkan syarat, bila letak je syarat, jadi nombor tu makin berkurang. Daripada 6 dah tinggal 3. 3 tu yang dipanggil event. Formula probability ni dia adalah PA equals to NA over NS. Ini cara baca kita adalah probability of event A. In bracket tu maksudnya event. Event A equals to number of event A. Maksudnya katakan kita ada event A tadi ada 3 nombor. Maka NA tu 3 lah. Divide by number of sample space. Berapa jumlah semua? 6. Jadi 3 per 6. Itu jawapan untuk probability. So formula dia ni lah. Formula dia adalah yang ni. Cuma kita kena ingat nilai probability nanti bila kita buat pengiraan, dia paling rendah 0. Paling tinggi 1. Bila kamu kira guna kalkulator dapat negatif, maka pengiraan tu salah. Bila kamu kira dapat 1.3, maka pengiraan tu salah. Kamu kena check. Sebab jawapan probability mesti di antara 0 sampai 1. So ingat tu syarat dia. Jadi kalau kita terlebih daripada situ, maka kita kemungkinan besar salah kira lah. Itu yang pertama. Baru keluar formula. Inilah formula tadi yang saya kata tadi. Ini probability of event A equals to number of outcome ataupun number of event A. Ini number of sample space. Ingat sample space semua. Event A tu sebahagian. Kita tengok contoh. Ini kemungkinan 1. Probability ni adalah kemungkinan kan. Kalau katakan saya bagi tahu kebarangkalian hujan pada petang ini adalah 0.99. Maksud dia besar kemungkinan hujan ke tak hujan? Hujan kan. Maknanya kalau kita hampir kepada 1, maka kebarangkalian untuk berlaku tu tinggilah. Katakan saya bagi tahu probability untuk hujan pada petang ni adalah 0.1. Besar kemungkinan hujan ke tak hujan? Sebab nilai itu hampir kepada 0. So nilai dia adalah antara 0 dan 1. Kadang-kadang soalan dia nak
Kita akan jumpa simbol A prime. Ini kalau kita ingat bentuk Venn diagram. Kalau Venn diagram kan, kalau kita lukis Venn diagram. Katakan yang ini adalah event A. Sekarang ni soalan dia nak A prime. Maksudnya di luar daripada A. Maka bagaimana kita nak cari probability dia? Maksudnya dalam probability, paling tinggi adalah nilai dia 1. Itu yang kita ambil 1 ni. 1 tolak dengan probability untuk event A ni. Maka dapatlah kawasan A prime. Okay? Jadi itu kita punya cara. Kalau kita bincang probability, semua tu complete tu, 1 tu nilai dia adalah 1. Probability dia adalah 1 untuk semua. Tapi kalau kita cari A prime, kita boleh tolak dengan 1 tolak probability of event A. Okay? Jadi kalau katakan soalan nak P A prime, boleh guna 1 tolak P A. Okay? Okey, contoh yang kedua. Katakan kalau dalam soalan tu katakan saya labelkan. Katakan saya labelkan let A is event getting even number. Kita boleh namakan, nak ambil A ke B ke C ke, namakanlah. Soalan apa? Probability. Okey, kita nak ambil probability of event A. Ingat formula tadi, number of event A divide by number of sample space. Okey. Jadi kalau kita senaraikan sample space untuk satu dadu, apa kemungkinan kita dapat? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh tak? 7 tak boleh. Okay, kemudian kalau kita nak bincang event A, kalau kita nak senaraikan, apa nombor dia kalau kita nak even number? 2, 4 and 6. Kan, nampak? Yang A tu kita panggil dia sebagai event sebab dia sebahagian daripada sample space. Ikut soalan. Okay, jadi sekarang soalan yang pertama ni kita nak find the probability of getting an even number. Maksud dia bilangan dia ada berapa? 3. So dapatlah 3. Jumlah semua berapa? 6. Okay. Jadi jawapan dia sebenarnya 3/6. Kalau ikut kaedah dia jawapan dia 3/6. Tapi boleh tak kita kecilkan jawapan ni? So pastikan dalam exam nanti, yang ini kamu buat baru kaedah. Jawapan dia pastikan seringkas yang mungkin. Ada juga yang UPS hari tu, saya tengok ada nak kira C tu sama dengan square root of 9. Contoh. Jangan biarkan ni. Ni sebenarnya boleh kira ni. Yang UPS tu. Kan? Jangan biarkan ni sebab square root yang kita boleh kira, kita nilaikanlah seringkas yang mungkin. Okey? Jadi ingat, bila dapat 3/6 jangan berhentikan situ. Itu baru kaedah. Kena habiskan seringkas yang mungkin 1/2. Kalau katakan dalam exam kamu kekalkan 3/6 ataupun dalam group assignment kekalkan 3/6, maka ini bergantung kepada kita punya keputusan musyarat. Ada masa kita terima, ada masa kita tak terima. Jadi untuk lebih selamat, habiskan sampai 1/2. Okey? Okey. Untuk soalan B pun sama. Ini sudah ke belum? Sudah. Okey, kita tengok soalan B. Yes, ini tadi kita dah buat. Okey, katakan untuk soalan B ni saya letakkan let B lah. Event, apa dia nak? Getting an odd number. Jadi, kalau kita nak jawab soalan probability, kita kena ingat formula kita mesti macam ni. Probability of event B equals to number of B divided by number of sample space. Jadi, untuk yang N ni maksudnya dia bukan pilih mana satu nombor. Kita pilih berapa bilangan yang ada. Kalau event B ni 3, maka kita akan ambil 3 per. Berapa jumlah semua? Ada 6 nombor. So 3/6. Sama macam tadi lah jawapannya. Okay. So kita akan gunakan TB equals to number of B divided by number of sample space. Sama cara dengan tadi. Okay, faham? Yes.
Okey, ni B. Yang ni apa? Okey, C. Yang C pun sama juga. Kita akan gunakan formula probability of event C equals to number of event C divided by number of sample space. Okey, sekarang C ni, apa isyarat dia C? Okey, getting a number bigger than 4. Maksud dia sekarang ni, kita punya event kita ni, nombor dia adalah lebih daripada 4. Maksud dia jangan termasuk 4. Jadi bila kita senaraikan, kita hanya dapat 5 dan 6 je. Sebab ikut syarat event. Event ni nanti dalam soalan dia akan berbeza-beza. Tapi dia mesti sebahagian daripada sample space. Okay. So formula kita sama juga, number of event C 2 daripada jumlah semua. Ni jumlah semua ni. Kalau 8/8, kalau 6/6. Okey, dan jawapannya pastikan 1/3. Jangan lupa ini K1, J1. Okey, nanti kita akan jumpa dalam soalan dia akan guna istilah A and B ataupun A or B. So ingat, bila kita nampak N, simbol dia adalah intersection. Intersection kalau N. Dalam matematik ni kalau nampak je N, maksud dia intersection. Kalau nampak O, maksud dia union. Simbol dia, simbol. Okey. Macam tu lah. Ini dalam table ada muka surat 96. Dalam table. Dalam table yang bahagian E tu. Okey. Untuk yang dalam table yang pertama tu, kamu hafal yang ni je. Probability A union B. Katakan soalan nak A or B. Okay. Ni kalau kita jumpa soalan nak cari probability tapi dia gunakan istilah A or B. Bila nampak perkataan or ni mesti guna union. Union. Formula dia adalah PA tambah PB tolak PA. Okay. Yang ini kita andaikan kalau kita ada dua set, dua event bersilang. Maka kita boleh ambil probability semua ni, kita tambah dengan ini. Bila kita tambah, kita nampak ada satu tempat yang kita kira dua kali. Betul tak? Yang pertama kita ambil A, satu. Kemudian yang kedua saya ambil PB. Tapi ada kawasan yang berkongsi dua tempat. Jadi kalau kita ambil PA tambah PB, maksudnya kita mesti dah dapat jawapan dah terlebih. Jadi mesti tolak sekali daripada kawasan bersilang ni. Sekali je. Jangan dua kali pula. Sekali je. Itu yang tolak PA intercept B. Ini kalau kita nak hafal berdasarkan Venn diagram. Kalau tak, apa je? PA tambah PB tolak PA intercept B. Kalau katakan soalan dia tukar. Katakan find the probability A and B. Ada perkataan N. Maka gunakan formula yang sama. Kamu tukar tempat je. Yang ni pergi ke depan. Yang union pergi ke belakang. Macam tu je. Jadi kamu hafal satu formula je. Hafal A union B je. Kalau soalan nak A and B, kamu terbalikkan je. Okay. So yang table tu, yang A tu, kamu highlightkan yang formula yang kedua tu. Probability A union B equals to PA tambah PB subtract to PA intercept B. Okay. So formula ni ingat. Formula ni. Okay. Okay. Kita pergi contoh. Ini contoh 3 ke contoh 4 ni? Oh, ada contoh 3. Okey, untuk contoh 3 ni kita lambung dadu satu. Die satu, kemudian kita lambung a coin. Maksud dia kita akan dapat yang pertama die satu. Kemudian coin. Maksud dia kita akan dapat sekali kita lambung ni kita akan dapat dua. Bacaan pada die satu, bacaan pada coin satu. Okey, antara kemungkinan dia kalau die mungkin saya dapat satu. Kalau coin mungkin saya dapat head. Macam itulah. Itu satu kemungkinan. Kemudian lain mungkin satu tail. Kan? Ada banyak kemungkinan lah. Okay, sekarang ni, bila dia guna perkataan N, maka dua-dua tu mesti serentak. Serentak. Okay. Biasanya kalau dia bincang dua,
Kalau kita nak senaraikan sample space, kita lebih mudah merujuk kepada ni graf macam ni je. Ada X, ada Y. Yang pertama, katakan saya letak sini die. Kemudian coin. Jadi bila kita buat macam ni, kita lebih mudah untuk dapatkan sample space. Okay. Maknanya kalau nak senaraikan, kemungkinan yang pertama mungkin 1H. Kemungkinan pertama. 1H. Kemungkinan yang kedua mungkin 1 tail. Kalau kita nak senaraikan lah. Kemungkinan yang lain 2H, 2T. Sampailah habis ni. 6H, 6T. Maksudnya kita ada berapa kemungkinan ni? 12 kan? Jadi kalau kita buat cara ni, kita akan nampak cepat dah. Kalau kita nak senaraikan sample space, lebih cepat kalau guna cara ni. Kalau di sekolah kita belajar tree diagram. Ingat tak? Belajar tree diagram. Gambar raja pokok. Bukan gambar raja daun. Pokok dia. Besar sikit. Kan? So cara yang ni paling mudah. Sebab tak kisahlah apa cara, yang penting kita akan dapat sample space dia adalah 12. Yes. Macam tu lah. Okey, yang pertama daripada graf tadi, kita akan dapat number of sample space. Sebab soalan ni bukan suruh senarai kan. Kita perlukan NS. Bila nak jawab probability, kita perlukan NS. NS ni maksudnya berapa jumlah semua kemungkinan. Kita kira lah berapa titik ni ada. So 12. Kemudian yang event ni kita set kan. Soalan bincang apa? Bergantung kepada soalan A, B, C, D. Dia bincang apa? Okay. Okay, katakan kita nak jawab soalan pertama. A ni adalah event getting a head. Maknanya kita dapat 1 head. Tak kisahlah. Ini kita dapat apa? 1H, 2H, 3H. So ada berapa kemungkinan ni kalau kita dapat head ni? 2, 4, 6. So jawapan dia 6 per 12. Kalau nak buat soalan yang pertama. Yes, kan sebiji tu. Macam tu lah. Okay. Tapi ingat kita punya jawapan, dia berdasarkan, kalau untuk soalan yang pertama ni nak head kan. Maksudnya kemungkinan yang pertama, mungkin kita guna 1H, 1H, 2H. Kalau nak senaraikan lah, 3H. Yang penting mesti dapat head. Kalau katakan menyampah sangat A ni, nak guna H pun boleh. Tukar kepada H, boleh. 4H. Ini kalau saya senaraikan event dia lah. Ni kalau saya nak senaraikan event A. Tapi soalan tak minta kan. Ni saya tengah rajin ni. Saya buat lah. Jadi kita nampak, rupanya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ambillah 6 daripada jumlah semua tadi. 12. Jadi 6 per 12. Kalau tak nak senaraikan, kamu refer pada gambar raja tadi. Kamu kira titik dia. Yang ikut syarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ambil 6 per 12. Sebab soalan dia tak minta senarai ni. Kalau minta baru wajib tulis. Kalau tak, ikut kita punya graf je. Boleh? Okey, macam tu lah. Okey. Ingat jawapan akhir dia pastikan 1 per 2. Kemudian B ni nak apa? A number greater than 2. Okey, maksud dia, kita kena cari berapa bilangan greater than 2. Okey, greater than 2. Kamu kira lah. Greater than 2 maksudnya 2 ni masuk tak? Tak masuk kan? Maka kemungkinan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab syarat dia nombor je lebih daripada 2. Tapi dia tak beritahu nak sama ada nak ambil head ataupun tail. Jadi kita ambil lah kemungkinan pertama semua head. So 1, 2, 3, 4. Kemungkinan yang kedua tail pula. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah dia 8. Itu yang kita tengok. Number of event B tu 8. Bahagi dengan berapa jumlah semua titik tadi. Semua. Number of sample space dia semua. Semua. Jadi ingat jawapan dia jangan biarkan 8 per 12. Kemungkinan kalau biar sini dapat K1 je. Jawapan tak dapat. Jawapan mesti seringkas yang mungkin. Okay.
Okey, dan seterusnya lah. Okey. Yes, yes. Okey, kalau soalan yang macam ni, sama ada kita nak guna formula yang saya bagi tahu tadi. Formula PA intercept B equals to PA plus PB subtract to PA union B. Kalau nak guna yang tu pun boleh. Tapi kalau kita boleh nampak daripada gambar raja tu, kita dah boleh nampak dia punya syarat dia. Maka kita baca je berapa bilangan dia. Tak payah nak guna formula. Okey. So macam ni lah. Ini sebenarnya dia ambil daripada gambar raja tadi. Dia ikut je syarat. Dia nak satu je head, kemudian and a number greater than 2. Tadi tengok balik gambar raja tadi ikut syarat ni. Satu head, when nombor dia mesti lebih daripada 2. Betul 4? Tengok gambar raja ni, betul tak? Head, kemudian greater than 2. Kemudian head, kemudian greater than 2. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Untuk soalan C ni. 1, 2, 3, 4. Okey, itu yang dapat 4 tu 4 per 12. Okey. Ada masalah? Kita ikut syarat dia. Yang pertama, head 1, and. Maknanya kena ada serentak. And a number greater than 2. Boleh? Hai? Boleh? Okey. Okey, soalan D macam tu lah, sama je. Okey, dia guna perkataan or kan? Or ni maksudnya salah satu. Kalau kita ni macam mana dia lari pula. Okey, Seri. Oh yes. Okey, Seri. Ini C, okey. Okey, yang D ni kan. Yang D ni kita ada pilihan. Kalau kita nak gunakan formula yang tadi, PA union B equals to PA plus PB subtract to PA intercept B. Kalau nak guna formula tu boleh. Tapi kalau daripada graf tadi kita dah boleh baca, maka kita boleh terus tulis berapa bilangan dia. Kalau 10, 10 lah. Okey, cuma kena ingat, kalau perkataan or ni, perkataan or dia sama ada A saja ataupun B saja maksud dia, ataupun A and B. Kalau kita guna union, maksud dia A saja atau B saja atau A intercept B, maksud dia. Okay. So kita akan tengok head. Maksudnya kita boleh, kalau nak senang kita ambil, tengok head ada berapa, tanpa syarat head ada berapa. Kemudian kita tambahkan syarat. Kita tengok kalau nombor 2 je berapa. Head and greater than 2. Okay, kita tengok gambar raja. Okay, tadi kita nak apa? Head kan. So kita buat dulu head. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian or apa tadi? Greater than 2. Kalau greater than 2, maksud dia kita akan ambil ni 1, 2, 3, 4. Kemudian kita sebenarnya boleh tambah lagi 1, 2, 3, 4. Tetapi disebabkan yang kedua ni dia dah termasuk dalam syarat yang pertama kan. Jadi kita guna sekali je. Boleh? Tadi saya dah buat tadi head semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bila saya guna syarat yang kedua, greater than 2, dia ada dua kemungkinan. Sama ada nak ambil ni 1, ada 4. Kemudian ada lagi 4. Sepatutnya 8 kan. Tapi disebabkan yang ni, kita dah ambil masa kita pilih head tadi. Jadi kita kira sekali je. Jadi jumlah sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita dapat 10. Betul tak? Oh yes, BD. Jadi 10 per 12. Jadi kalau ada perkataan or, kita pilih dulu head dulu. Ada berapa? Kemudian baru kita tambah dengan syarat yang kedua. Yang bertindan kira sekali je. Okey, alternative method ni, ini maksudnya kalau kita nak guna formula. Ni yang saya tunjuk tadi, kalau nak guna formula, tapi panjang sikit lah. Untuk soalan ni lebih mudah guna direct je. Tak payah guna formula. Okey, kalau kita jumpa contoh yang keempat ni, yang ni lebih mudah kita guna formula. Okey, dia bagi tahu events A and B.
Syarat dia dah bagi tahu dah, PA dah ada, PB pun ada, union pun ada. Maka soalan dia find probability A intersect B. Maka gunalah formula yang tadi yang paling panjang tadi. Yang ni sesuai. Kalau soalan contoh 3 tadi tak sesuai, kita lebih mudah kita terus je. Tak payah guna formula, terus kita jawab A union B. Okey, so ingat asalnya saya suruh apa tadi? Formula A union B equals to PA plus PB subtract to PA intersect B. Kalau soalan kata nak intersection, terbalik je. Okey, so dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi bila jumpa contoh yang keempat ni, lebih mudah guna formula. Maksudnya kita ada dua peristiwa, tapi kita akan panggil dia sebagai mutually eksklusif kalau dua-dua peristiwa tu dia tak akan berlaku serentak. Okey, contoh. Sekarang ni jam berapa sekarang? Katakan 11.30. Sekarang ni kamu ada kelas matematik. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, kamu ada kelas sains komputer. Ada kemungkinan tak dua peristiwa itu akan berlaku serentak? Itu maksud dia mutually exclusive event. Maksudnya dua peristiwa dia tak akan berlaku serentak. Okey, katakan saya bagi contoh lain. Peristiwa yang pertama, kamu ada kelas sekarang jam 11.30 contoh. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, kamu tidur. Dia terasa pula. Itu nak panggil peristiwa apa tu? Boleh tak kita panggil peristiwa mutually exclusive? Boleh ke tak? Boleh kan? Ada kemungkinan kan? Itulah contoh. Jadi mutually exclusive dia maksud dia dua peristiwa dia tak akan berlaku serentak dalam satu masa. Macam tadi lah. Kalau saya bagi contoh kedua, boleh. Sebab kamu tengah belajar, tiba-tiba tidur tanpa niat. Boleh? Macam terasa je. Okey kan? Macam tu lah maksud dia mutually exclusive. Kalau kita tengok Venn diagram pun dia akan terpisah. Maksudnya dia tak akan ada perasaan persilangan. Tadi saya guna formula PA union B, saya andaikan dua set tu mesti bersilang. Tapi kalau kita bincang mutually exclusive, dia tak akan bersilang. Dia mesti berasingan. Maksudnya dua peristiwa tak akan berlaku serentak. Okey? So macam itulah. Okey, jadi asalnya kita punya formula, kita tengok balik formula. Okey, asalnya probability A union B equals to PA plus PB subtract to, ingat tak kita punya formula tadi? Okey, tapi disebabkan gambar rajah kita ni, dia punya event dia dah terpisah. Dia tak boleh berlaku serentak. Maka yang ini kita dah hilangkan. Itu jadi formula dia dah jadi simple. Terus PA tambah PB. Tapi kamu jangan hafal, bila kita nak cari probability A union B, terus kita hafal formula dia PA tambah PB. Salah. Kita akan guna formula ni kalau soalan tersebut, if A and B are mutually exclusive. Kalau sebut ni, baru formula tu akan berubah. Kalau ayat ni tak ada, maka formula dia kekal seperti yang asal ni. Okay, jadi jangan hafal bila union mesti PA tambah PB. Dia akan jadi macam ni sebab soalan sebut. Kalau soalan tak sebut, kita jangan pergi letakkan PA tambah PB. Boleh? So ingat tu. Sebab kalau kita nak bayangkan lebih mudah, dua set tu dia tak akan bersilang. Kalau kita guna formula yang di bawah, yang ni tadi kalau kita tengok balik nota tadi, graf dia adalah bersilang. Kalau kamu tengok balik nota tadi, masa kita bincang formula ni, dua set mesti bersilang. Jadi sekarang ni kalau kita bincang mutually exclusive, dia mesti terpisah. Bila terpisah, formula dia akan ringkas PA tambah PB. Okey? Yes. Ini contoh yang kau baca lah. Ini contoh yang kelima. Okey, ini kamu salin jawapan lah. Salin jawapan. Sebenarnya formula ni dia hanya menggunakan PA equals to NA over NS. Ikut event yang kita bincangkan. Okay. NS, ingat NS tu adalah jumlah semua. Jadi daripada table tadi, kamu jumlahkan semua sekali. Nombor yang ada tu kamu jumlahkan. Itu adalah NS. Okay. Kemudian kamu senang lah ya sebenarnya. Saya nak teruskan. Okey, jadi sekarang ni
Kalau kita nak show A and B mutually exclusive, kita akan tunjukkan probability A and B, dia mesti sama dengan kosong. Jadi kalau kita nak show ni, dia ada dua kaedah. Sama ada A union B equal to 0, ataupun kita boleh guna formula tadi. A union B equals to PA tambah PB. Ni kalau kita nak show ni. Okay, jangan nak buat ni. Okay, jadi ikut soalan. Kalau soalan tu mudah dengan cara kita ambil PA intercept B sama dengan 0. Maka memang betul lah. A and B ni mutually exclusive. Kadang-kadang kita terpaksa guna formula yang kedua. Tapi kita tak guna formula yang lengkap ni. Yang di belakang ni tak ada. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Okey, jadi kita proses dulu yang maklumat ni. Kalau tak nampak, kamu buat Venn diagram. Venn diagram A. Okey, ni A, yang ni B. Okey, di mana kawasan A union B tapi ada prime? Kalau kita nak mudah, yang bukan kawasan A union B, di mana? Keluar ni kan? Macam tu lah. Okey, kalau saya bincang semua ni, berapa jumlah dia berapa? Ingat, dalam probability nilai dia 1. Paling tinggi maksimum 1. Tolak dengan union. Dapat tak kawasan belurit ni? Dapat tak? Dapat kan? Maksud dia yang ni. Ni saya boleh buat 1 minus probability A union B sama dengan kan sama kan? Jadi kalau tak nampak, kamu buat Venn diagram. Kita akan nampak sama. Okey, bila sama, kita sekarang ni kita nak dapatkan PA union B. Sebab dalam soalan dia tak bagi tahu, dia cuma bagi tahu yang ni je. So kita proses. Jadi kalau kita nak ambil ni sebagai tajuk, maka yang ni bawa ke sini lah. So dapat. Okey. Kemudian kita boleh gunakan formula yang ni. Tetapi kalau kita nak tunjukkan mutually exclusive, dia mesti ambil yang ni, dia akan sama dengan PA tambah PB. Kan? So ini dah ada, PA dalam soalan ada, PB pun ada. So gantikan, kita akan tengok. Ni sini sudah ke? Okay. Dia sepatutnya apa jawapan dia? Intersection tu. Sepatutnya apa jawapan dia? PA intercept B mesti sama dengan kosong kan? Sekarang dia ada nilai. Okay. Jadi kalau kita nak mudah. Okay, jadi kalau kita nak show A and B are mutually exclusive, kita boleh buat pilihan sama ada nak show intersection tu kosong, ataupun kita boleh show union tu mesti sama dengan A tambah B. PA tambah PB. Jadi pilih kamu nak tunjuk cara apa. Ikut soalan. Okay. Macam contoh yang ni dia ikut. Bila kita kira rupanya not equals to 0. Sepatutnya target kita mesti 0. Tapi not equal to 0. Maka baru kita buat conclusion. Not mutually exclusive. Maksud dia, kita punya kalau kita buat lakaran ni, even A and B ni, dia mesti ada intersection. Bila ada je perselangan, not mutually exclusive. Dia sepatutnya dia mesti terpisah. Dua set tu mesti terpisah. Okey, yang second method ni, ini saya tunjukkan yang nota yang kedua tadi. Kalau kita nak gunakan formula union, maka kita cari A union B ni berapa? 3/4. Kemudian kita cari pula PA tambah PB ni berapa? Rupanya tak sama. Yang ini saya gunakan kaedah yang kedua tadi. Kan tadi sebagai nota tadi kan? Kalau pertama kita nak tunjuk, nak show A and B are mutually exclusive, maka intersection kosong. Yang kedua kita boleh guna maklumat union ni mesti sama dengan PA tambah PB. Yang nota saya tadi. Ini cara yang kedua. Okey, cara yang kedua.
Okey, ini contoh kalau kita buat tree diagram, kita ada dua event kan, dua event. Yang pertama event A. Pasangan dia mesti A prime. Maksud dia jumlah keberangkalian. Contoh katakan sini saya ada 1/4. Maka di sini mesti berapa? So ingat bila satu ranting ni mesti keberangkalian dia mesti 1. Jadi kalau sini A, sini mesti A prime. Kemudian kalau kita ada event yang kedua, kita akan pecah pula. B prime. Setiap punca ni kena pecah dua. B prime. Kalau kita baca daripada ranting yang pertama ni, ini maksud dia A intersect B. Ini maksud dia, outcome dia. Yang ini maksud dia A intersect B prime. Ini maksud dia A prime intersect B. Kalau satu ranting ni maksud dia intersection. Okey. Banyak lagi ni. Okey. Yang ini yang dipanggil conditional probability ni. Maksud dia probability B after A. Yang ada slash ni. Maknanya kalau kita jumpa soalan probability B kemudian ada slash. Maksud dia probability B after A. Itu dia panggil conditional probability. Maksud dia peristiwa yang berlaku dulu adalah di belakang. Yang ni adalah peristiwa yang kedua. Kan? B dulu, B baru A. Kalau yang ni pula saya akan tulis B prime. B prime after A. Boleh ke ni? Kalau kat sini pula ini ranting ni dipanggil B after A prime. Yang ni pula B prime after A prime. Boleh tak? Maksudnya ini kalau saya tulis PA, yang ni okey dah. Tapi yang ni kamu jangan tulis PB. Jangan tulis ini PB, yang ni PB prime. Boleh? Kalau nak tulis boleh, tapi kita kena ambil B after A. Dari segi soalan, dia akan gunakan perkataan slash ni. Kalau kamu nampak perkataan given. Find the probability B given A. Kadang-kadang kita akan nampak soalan dia akan gunakan if. Jadi kalau kamu nampak soalan, dia guna perkataan given ataupun if, itu maksud dia adalah conditional probability. Maksud dia kita nak cari probability tapi dia bersyarat. Bersyarat. Maksud dia kita nak cari event A tetapi bersyarat. Bersyarat. Cara penulisan dia adalah A given B. Itu yang tadi saya guna tadi. Sama ada ayat tu dia akan gunakan given ataupun kadang-kadang soalan guna if. Kalau kamu nampak istilah ni, ini maksud dia adalah conditional probability. Okey. Kemudian kita kena ingat, kalau macam ni maksud dia event B berlaku dahulu, baru ada event A. Event A tu datang kemudian, selepas event B berlaku. Nampak? Dia guna perkataan given. Ini maksud dia the probability of event A given B. Kadang-kadang soalan dia guna if B. Itu maksud dia adalah probability A ada slash B.